Menjawab soalan pemahaman. Pertama, baca teks. Kedua, teknik I-Clue. Ketiga, baca soalan. Keempat, bulatkan kata tanya, iaitu strategi T dan R, tanya dan respons. Kelima, garis dan nomborkan jawapan. Keenam, bina ayat lengkap. Menjawab soalan pemahaman. Pertama, baca teks. Baca dan fahami dengan betul kandungan teks yang dibaca. Menjawab soalan pemahaman. Kedua, teknik I-Clue. Tandakan simbol bagi watak, tempat, perasaan dan sikap dalam teks. Teknik I-Clue meliputi: pertama, watak. Contohnya, Rina, Rafizul, Adam. Kedua, tempat. Contohnya, taman, sekolah, pasar. Ketiga, perasaan. Contohnya, sayang, benci, gembira. Keempat, sikap. Contohnya, peramah, pemurah, penyayang. Menjawab soalan pemahaman. Ketiga, baca soalan. Baca dan fahami semua soalan dengan betul dan lancar. Menjawab soalan pemahaman. Keempat, bulatkan kata tanya. Cari dan bulatkan kata tanya dalam setiap soalan. Kata tanya boleh diringkaskan kepada A, C, D, BAM, BIP, iaitu apa, siapa, di mana, kenapa, bagaimana, mengapa, bila, berapa. Menjawab soalan pemahaman. Kelima, garis dan nomborkan jawapan. Keenam, bina ayat lengkap, iaitu pastikan huruf besar dan huruf kecil. Pastikan tanda titik. Pastikan menjawab semua soalan. Jenis-jenis soalan pemahaman. Terdapat dua jenis soalan pemahaman. Pertama, soalan literal. Kedua, soalan inference. Jenis-jenis soalan pemahaman. Pertama, soalan literal, iaitu soalan yang memerlukan jawapan yang tertera secara jelas dalam teks bacaan. Memerlukan murid mengenal pasti dan mengecam, memerlukan murid mengingat kembali.
Kata kunci bagi soalan literal. Bilakah iaitu untuk masa atau tarikh. Siapakah iaitu untuk orang atau nama. Bagaimanakah iaitu untuk hal sesuatu. Berapakah iaitu jumlah atau waktu. Apakah iaitu untuk benda atau orang. Jenis-jenis soalan pemahaman. Kedua, soalan inference, iaitu soalan yang memerlukan jawapan yang harus dicungkil daripada teks bacaan. Membuat kesimpulan berdasarkan fakta, iaitu membuat interpretasi, iaitu pentafsiran. Memberikan bukti-bukti, meneliti sebab dan akibat, meramalkan tindakan. Murid digalakkan memberikan sekurang-kurangnya 2 jawapan bagi soalan yang meminta pendapat. Kata kunci bagi soalan inference. Berikan bukti, berikan contoh, jelaskan, mengapakah, apakah, bagaimanakah. Jenis soalan. Terdapat 2 jenis soalan. Pertama, soalan bertumpu, iaitu convergent. Kedua, soalan bercapah, iaitu divergent. Soalan bertumpu memerlukan jawapan yang tepat, aras rendah iaitu pengetahuan dan kefahaman yang tinggi iaitu aplikasi ke atas. Soalan bercapah memerlukan pelbagai jawapan aras rendah dan tinggi. Soalan bertumpu. Soalan bertumpu ialah hanya memerlukan jawapan yang tetap. Sekiranya jawapan yang diterima berbeza dengan apa yang dikehendaki, maka jawapan itu adalah salah. Contoh, apakah ibu negara Malaysia? Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan? Soalan mencapah atau bercapah memerlukan kemahiran pemikiran peringkat tinggi iaitu critical, creative, rasional, terbuka, meluas dan subjektif. Mencari pelbagai jenis jawapan untuk soalan memerlukan pelbagai jenis jawapan yang betul. Proses penilaian membuat keputusan tentang ketepatan, kebaikan atau kesesuaian maklumat. Soalan bertumpu dan soalan bercapah. Soalan bertumpu aras rendah, soalan bercapah aras tinggi. Soalan bertumpu jawapan atau respons terhad, soalan bercapah jawapan atau respons luas. Soalan bertumpu berbentuk tertutup, soalan bercapah berbentuk terbuka. Soalan bertumpu sesuai menguji daya ingatan, soalan bercapah sesuai menguji penaakulan dan pentafsiran. Soalan bertumpu lebih bersifat objektif, soalan bercapah lebih bersifat subjektif.
Contoh soalan pemahaman. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Aziah dan keluarganya pulang ke kampung. Kampung Aziah terletak di Johor. Mereka pulang ke kampung kerana ibu saudara Aziah akan berkahwin. Setibanya di kampung, Aziah melihat ramai orang sudah berada di rumah datuk dan neneknya. Mereka sedang membuat persiapan untuk majlis perkahwinan tersebut. Suasananya sungguh meriah. Datuk dan nenek menyambut kepulangan Aziah dan keluarga dengan gembira. Aziah berasa gembira kerana dapat berjumpa dengan saudara maranya. Menurut nenek Aziah, penduduk di kampung itu suka bergotong royong dan saling membantu. Setiap kali adalah majlis perkahwinan, pasti mereka akan datang untuk membantu. Suasana menjadi semakin riuh dengan gelak ketawa kanak-kanak. Datuk dan nenek Aziah juga gembira kerana persiapan majlis perkahwinan itu berjalan dengan lancar. Contoh soalan pemahaman. Pertama, di manakah letaknya kampung Aziah? A. Di Johor, B. di bandar, C. di kampung. Kedua, mengapakah Aziah dan keluarga pulang ke kampung? A. Kerana hendak melawat datuk dan nenek. B. Kerana ibu saudara Aziah akan berkahwin. C. Kerana suasana di kampung sangat tenang. Ketiga, bagaimanakah suasana pada hari Aziah tiba di kampungnya? A. Suasana sungguh sunyi. B. Suasana sungguh damai. C. Suasana sungguh meriah. Keempat, Aziah berasa sungguh gembira kerana dapat A. Melihat majlis perkahwinan. B. Berjumpa dengan ibu bapanya. C. Berjumpa dengan saudara maranya. Murid-murid, sila semak jawapan yang kamu telah pilih. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami teknik menjawab soalan pemahaman. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.